Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz Yub, Ustaz-Ustaz, IJK Surau, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita telah pun selesai salat tarawih dan juga witir. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia memang style macam tu Special lah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan dialog dua orang Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Walaupun kita bukan Bani Israel, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini kepada kita supaya kita dapat jadikan ia sebagai pengajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa idh qala Musa liqaumihi, apabila Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, kenapa engkau masih lagi menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sedangkan kamu tahu bahawasanya aku adalah rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, apabila mereka ini menjadi keras hati, maka Allah akan memesongkan lagi hati mereka, menjadikan hati mereka lebih keras, lebih terpesong. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali memberikan hidayah kepada mereka yang fasik. Tuan-tuan, bila kita baca kisah Bani Israel di dalam Al-Quran, kita dapat rasa bagaimana satu bangsa, satu puak yang dimuliakan oleh Allah dengan banyak rasul-rasul yang diutuskan daripada kalangan mereka. Bukan hanya sekadar itu, Bani Israel Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kelebihan yang tidak ada pada bangsa yang lain. Apabila Allah Ta'ala turunkan daripada langit makanan yang telah tersedia untuk mereka makan, tetapi bangsa yang telah Allah Ta'ala berikan berbagai-bagai nikmat dan kelebihan tetap juga memilih untuk tidak mendapat hidayah Allah. Bukan kerana orang Yahudi ni tak percaya pada Tuhan, kerana semua kebesaran Tuhan telah ditunjukkan kepada mereka. Bahkan Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka bagaimana dia boleh membelahkan laut untuk membebaskan mereka daripada Fir'aun wa mala'ih dan tentera-tentera Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Apabila kami belahkan laut, wa anjaynakum, kami selamatkan kamu daripada bencana, daripada Fir'aun dan juga tenteranya. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan
tentera Firaun, wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu melihat bagaimana perkara itu berlaku. Tuan-tuan, kita hanya sekadar boleh dengar cerita, tapi oleh kerana kita ini Allah Ta'ala pilih daripada kalangan umat Islam, kita boleh beriman dengan ayat ni walaupun kita tak melihat dia. Tapi Bani Israel, Allah Ta'ala bukan hanya bagi makanan turun daripada langit, al-manna was-salwa, tapi juga Allah Ta'ala memperlihatkan kebesaran dan kuasanya betul-betul di depan Bani Israel. Tengok real, tengok live. Tapi Bani Israel memilih untuk beredar daripada hidayah Allah, untuk jauh daripada hidayah Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kat kita, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sekali-kali memberi hidayah kepada orang yang fasik. Kerana sebelum tu Allah Ta'ala kata, falamma zahu, apabila mereka memilih untuk memesongkan jiwa mereka jauh daripada hidayah, azaghallahu qulubahum, maka Allah pesongkan jiwa mereka. Wa ma kana rabbuka bidhallamin lil abid, Tuhan sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Mana-mana orang yang nakkan kepada hidayah, Allah Ta'ala tidak akan halang hidayah itu daripada sampai kat dia. Setiap orang yang nak balik kepada Islam, jalan untuk balik kepada Islam sangat-sangat terbuka luas. Sebab itu kita jangan salah faham bila kita baca ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan sekali-kali memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, wahai Muhammad, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Kita duk fikir, tak apalah, saya ni buat macam mana, seru tak sampai lagi. Kita fikir seolah-olah seruan ataupun hidayah itu Allah Ta'ala akan bagi walaupun kita tak nak. Tuan-tuan, orang yang tak nak kepada hidayah, Tuhan tak akan paksa dia. Tapi kalau orang yang nak kepada hidayah, Tuhan akan bagi. Hari ni kita duduk dalam surau ni, tak ada siapa paksa kita datang. Ke ada yang kena berambat dengan bini? Tak ada. Ada juga. Tapi minoriti lah kan. Pertama kan, persatuan suami-suami takut bini. Tak ada. Kalau ada pun sangat minoriti. Kita datang ke sini untuk kita, atas pilihan kita. Kita yang pilih untuk duduk di sini dan mendengar dan melaksanakan salat. Allah Ta'ala izinkan perkara itu berlaku atas diri kita. Orang yang menjadi jahat, tak ada siapa paksa dia untuk jadi jahat. Dia sendiri pilih untuk jadi jahat. Maka Allah Ta'ala izinkan kejahatan berlaku pada dia. Tapi bukan semua benda yang Allah Ta'ala izin ni Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala izin maksiat berlaku di atas muka dunia, tapi Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala izinkan segala benda baik yang berlaku di dalam dunia ni, dan Allah Ta'ala redha ia berlaku. Ini sifat orang-orang Yahudi. Diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka keras kepala dengan Allah. Mereka buat kepala pada Allah. Apa sebab yang menjadikan Bani Israel ini menjadi satu bangsa yang akhirnya disebut sebagai satu bangsa yang sangat dibenci, al-maghdubi alaihim, satu bangsa yang dimurkai oleh Allah? Apa sebab? Yang pertama, tuan-tuan, kerana orang Yahudi ni sifat dia takabur. Sifat takabur ni adalah sifat yang menyebabkan Bani Israel, bahkan bukan hanya Bani Israel, semua bangsa yang dibinasakan oleh Allah, yang tak mau menerima ajaran Rasul, sebenarnya mereka ini takabur. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Macam ayat tu saya lupa. Wastakbaru istikbar, wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Wahai kaumku,
wahai Tuhan, aku telah menyeru kaumku siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara, dan seruan aku kepada mereka tidak menambah melainkan hanya mereka tambah lari pada aku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni bila mana aku seru kaum aku balik kepada Allah, balik kepada agama, litaghfira lahum, supaya engkau ampunkan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan jari mereka di dalam telinga mereka untuk mereka tak dengar perkataan yang aku ucapkan pada mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka akan menyorok di balik pakaian, tak mau berjumpa dengan aku. Wastakbaru istikbara, dan mereka takabur dengan ayat-ayat Tuhan. Ini juga sifat orang munafik. Bukan hanya sifat kaum Nuh, sifat Yahudi, sifat munafik pun sama. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada orang munafik, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, marilah supaya Rasulullah boleh minta ampun untuk kamu, lawaw ru'usahum, mereka palingkan kepala mereka. Wa ra'aitahum yasuddun, kamu melihat mereka masih lagi menghalang orang-orang lain daripada beriman. Wa hum mustakbirun, dalam keadaan mereka takabur kepada hidayah. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut dalam hadis clear, Nabi sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min qardal minal kibir, tidak akan masuk syurga satu orang yang dalam jiwa dia ada walaupun sebesar biji sawi daripada perasaan dan sifat takabur. Walaupun sebesar biji sawi, sifat takabur yang ada dalam jiwa insan, manusia, dia tak akan masuk syurga. Kerana Nabi tahu, sifat inilah yang telah menjerumuskan setiap kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah. Kerana inilah antaranya. Kerana takabur. Takabur ini makna bahasanya sombong. Tapi takabur dalam agama dia ada makna yang lebih spesifik. Bukan hanya sekadar sombong. Kita kadang-kadang bila terjemah literal ni tak faham. Ustaz duk cerita takabur ni apa? Takabur ni sombong. Maka kita jangan sombong dengan orang. Dengan orang baik-baik aja. Betul lah tu. Tapi bila kita sebut takabur dalam agama, maknanya lebih spesifik. Kita hubungan kita dengan orang tak boleh takabur, itu clear. Tapi yang menjerumuskan orang-orang yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, bukan dia sombong dengan orang. Tapi sikap takabur di dalam agama yang bermaksud, bila Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, al-kibir batarul haq wa ghamtun nas. Sifat takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah pada manusia. Pertama sekali, Nabi sebut takabur ni ada dua. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Sombong dengan kebenaran. Kebenaran datang depan mata, dah tak boleh tolak dah. Dia belit, nampak macam dia betul. Dia pusing, nampak macam dia betul juga. Sampai kita pun tak tahu nak buat apa dah. Baru kita faham kenapa ayat yang Imam baca tadi apa? Faman wa man hajjaka fihi min ba'di ma jaa bika min ba'di ma jaa'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Bila turun ayat bagi tahu sebenarnya Nabi Isa ni tak mati, orang Kristian keras kepala, Nabi berhujah dengan puak-puak Najran ni, Kristian Najran ni tak mau terima, guna berbagai-bagai alasan dan bukti, tak terima. Mereka sombong dengan kebenaran. Akhirnya Nabi buat apa? Nabi kata, sesiapa yang masih lagi keras kepala dengan kamu, berhujah dengan kamu setelah datangnya bukti dan ilmu, faqul, katakan, ta'alau, mari sini, nad'u abna'ana,
Kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Wa azwa wa bukan, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri kamu dan isteri-isteri kami, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu, thumma nabtahil, kita buat sumpah laknat. Dalam Quran, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kita jadikan laknat Allah di atas orang-orang yang berdusta antara kita. Kalau kau berani, kita sumpah laknat. Dahkah kepala kan? Nak tengok siapa yang berani, siapa yang tak berani. Siapa yang menyeleweng dan siapa yang tak menyeleweng. Dan akhirnya Kristian Najran lari. Tak berani dia. Kerana dia tahu dia hanya semata-mata kerah kepala. Ini sifat yang menjerumuskan insan. Menolak kebenaran yang telah terhidang di depan mata. Wa ghamtun nas, Nabi kata. Takabur ini juga selain daripada menolak kebenaran, dia memandang rendah pada manusia, memperlekehkan manusia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia. Nabi Ibrahim ni, dia berhujah dengan kaum dia. Dia guna hujah yang bagus. Tapi kaum dia kata apa? Fatayuqalu lahu Ibrahim. Ni budak lagi ni. Orang nak panggil apa nama dia? Ibrahim. Kan kadang-kadang kita berhujah, guna kalam ni. Orang duk mana? Jangan ikut sangat ustaz muda ni. Macamlah dia tua-tua sangat. Kita katakan bagus muda, tapi ada asal daripada tua. Tapi tuan-tuan sambung lah. Ini sifat orang Bani Israel. Selain daripada itu, sikap Bani Israel ini juga, mereka suka menggunakan helah. Tuan-tuan biasa dengar kisah Ashabus Sabt yang Tuhan sumpah jadi beruk tu, kunu qiradatan khasiin. Tuhan tak bagi mereka mengail pada hari Sabtu. Mereka letak pukat hari Jumaat, pergi ambil hari Ahad. Sabtu ikan masuk. Kita jangan duk ikut benda ni. Kadang-kadang sebahagian daripada kita cuba nak guna helah macam-macam. Nak bagi juga amalan kita yang tak ada asal tu bagi betul juga. Guna macam-macam alasan nak kata betul juga. Jadikan kisah Bani Israel sebagai pengajaran. Dan selain daripada itu, Bani Israel ini mereka mengubah ajaran agama. Kan Tuhan sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi mereka-mereka yang menulis kitab kemudian mendakwa ia daripada Allah Azza wa Jalla, untuk mereka membelinya dengan harga yang murah, menjualnya dengan harga yang murah. Celakalah dengan apa yang tangan mereka tulis, dan celakalah dengan apa yang mereka usahakan. Bani Israel mengubah ajaran agama dengan mendakwa ia daripada agama. Tak jauh juga tuan-tuan, ada juga puak-puak ni ambil sikap yang sama, dakwa diri ahli sunnah, tapi kita tak pernah nampak sunnah mana yang dibela. Sunnah mana yang mereka bela? Cuba cakap. Nampak yang bela sunnah ni kita lah. Yang nak promosi sunnah ni, mereka bukan nak promosi sangat. Mereka nak promosi amalan Melayu kan. Patutnya kena tukar nama, kan? Ahlu Melayu wal Jawa, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Allah Ta'ala sebut falamma zaru azaghallahu qulubahum, apabila mereka ini sesat, menyimpang, Allah Ta'ala jadikan mereka terus menyimpang. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Mereka pilih untuk menjadi fasik.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Apabila Nabi Isa pula berkata kepada kaum dia, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah kepada kamu. Tuan-tuan, situasi agak sedikit berbeza. Bila mana zaman Nabi Musa nak larikan, nak bebaskan orang Yahudi ni daripada cengkaman Firaun, itu pun tak nak. Bila masuk zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa nak bebaskan orang Yahudi daripada ajaran yang telah dibawa oleh padri dan pendeta Yahudi yang menyusahkan agama. Kerana orang Yahudi ni memang lagi susah, lagi dia suka. Jadi Nabi Isa turun, dia nak kendurkan syariat yang begitu beban. Bukan daripada Tuhan, tapi daripada yang sebahagiannya daripada padri dan pendeta yang mengubah ajaran kitab. Maka Nabi Isa turun nak bagi mudah. Nak bagi mudah pun tak nak. Sedangkan agama ni mudah. Maka Nabi Isa kata, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang mana aku membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Apa yang ada dalam Taurat, yang tu yang aku bawa ke hamba. Bukan nak bawa benda lain, bukan nak bawa benda yang alien daripada hamba. Benda yang sama, cek, tengok dalam Taurat ada ke tak. Hampa boleh cek. Tapi oleh kerana orang Yahudi ni takabur, macam saya sebut tadi, maka mereka tak terima. Dan satu lagi sifat orang Yahudi ni, mereka takalluf dalam agama, suka pilih yang susah. Tengok kisah Nabi Musa dengan kaum dia, bila Tuhan suruh sembelih Baqarah kan, Tuhan suruh sembelih lembu, tanya lagi nak lembu macam mana. Maka Islam tak nak tiga sifat ni ada pada orang Islam. Maka diceritakan kisah Bani Israel supaya kita ni dapat ubah. Agama kita agama yang mudah, agama kita berdasarkan dalil, agama kita berdasarkan sumber. Apa-apa masalah, rujuk kepada sumber yang sebenar. Siapa pun yang bercakap, kena kembalikan dia kepada sumber yang sebenar. Maka sebab itu kata Imam Malik, kullu yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua orang kata-katanya boleh diambil dan boleh ditolak kecuali orang yang berada di dalam kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada kemaksuman melainkan hanyalah kepada Rasul. Besar mana pun alim itu, dia tidak boleh nak mereka ajaran di dalam agama. Kalau dia reka, lepas tu dia dakwa ia daripada agama, maka tak ada beza jauhlah dia dengan sikap Bani Israel yang telah mengubah ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau agama datang bawa versi ibadah yang mudah, dia pergi susah kan, maka dia telah menyalahi konsep inna dina yusur, agama ini mudah. Maka adalah sedikit sifat Bani Israel kat dia. Kita tak kafirkan dia, tapi sikap tu ada. Kan sebahagian kita ni kadang-kadang dok fikir agama ni mesti susah. Susah baru nampak agama. Kalau tak susah, sini je kan Ustaz? Sini macam kita tahnik budak kan. Tahnik budak kan, kita kunyah sikit, lepas tu kita bagi budak tu makan sikit lebih kurang. Lepas tu kita doa supaya Allah Ta'ala berkati hidup dia, berkati mak ayah dia kan. Dah kejap nasi minyak kan. Dia duk fikir nak panjang-panjang. Sebab dia punya nasi minyak tu mahal, dia kata takkan doa pendek kan. Dia nak mau ada apa, doa tu mau ada rangkap A, rangkap B, side A, side B, macam kaset kan. Kita ni dekat buka puasa dulu zaman saya kecil kan. Ini kesalah faham kot ni. Patutnya memang betul pun doa masa puasa ni mustajab. Dan memang ada hadis yang menyebut dekat-dekat nak buka puasa tu memang mustajab. Dan itulah sunnatullah. Dalam banyak kategori ibadat,
Kalau tempat itu berkat, di hujung-hujung tu, dekat nak habis waktu tu paling mustajab. Waktu malam, waktu qiyamul lail, mana yang paling mustajab? Sepertiga akhir, dekat-dekat nak masuk subuh, tu mustajab. Hari Jumaat, hari yang berkat, mubarak, hari yang diberkati, bila waktu mustajab? Lepas asar. Kenapa lepas asar? Nak masuk Sabtu dah. Bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Bila yang paling banyak keberkatan dan pengampunan? Hujung. Kerana ada Lailatul Qadar. Dalam solat ni tempat doa. Dalam solat, di mana tempat yang paling mustajab untuk doa? Sebelum bagi salam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyud doa asma'?" Ya Rasulullah, mana doa yang paling didengari? Nabi kata, "Fi jawfil lail." Di tengah-tengah malam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, "Sulusul akhir minal lail." Apa ni, yang Tuhan turun ke langit dunia kan? Maksudnya sepertiga akhir malam. Kemudian Nabi kata, "Fi duri kulli salawatil maktubah." Di hujung setiap salat-salat yang fardu. Sunnatullah. Di hujung-hujung ni adalah mustajab. Begitu juga kita puasa. Puasa ni doa mustajab, doa puasa. Tapi hujung-hujung tu lagi mustajab. Tapi masalah kita ni kadang-kadang kita salah faham sikit. Masa sebelum azan tu dia tak nak doa, dia sembang tu. Sembang. Bila dah azan baru dia nak doa. Doa panjang lah tu. Orang dah tengok ayam golek dah tak sabar dah ni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nak makan Al-Fatihah. Ada rangkap kedua pula. Dia pun kata teruk Pak Imam ni. Doa biar meninggal cepat ganti imam lain. Menyusahkan. Ada orang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, "La tazalu ummati ala khair ma akharu sahur wa ajalul fitr." Umat aku sentiasa berada dalam kebaikan bila mana mereka melewatkan sahur dan mempercepatkan waktu berbuka. Bukanlah salah doa, tu doa, tapi doa sebelum buka puasa. Bila dah buka puasa, bismillah makan. Yang kita doa tu apa? Allahumma laka sumtu tu. Sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i, tengok kitab Asnal Matalib, tengok kitab apa? Nihayatul Muhtaj. Kalau kita tengok, sebenarnya kita baca doa tu selepas kita berbuka. Aqbal iftar ataupun indal iftar. Masa buka, masa tu makan Allahumma laka sumtu. Kerana nak segerakan. Hadis itu dhaif sebenarnya. Tapi tak apalah, kerana dia doa kan. Dia doa pada Tuhan. Bolehlah untuk fadailul amal. Tapi kita kadang-kadang kita panjangkan. Bukalah dulu. Sebelum tu doa. Panjang doa, tak ada masalah. Kerana tempat tu tempat mustajab. Jangan menyusahkan agama. Kerana pikiran ni nak menyusahkan agama. Yang hulu dalam agama ni adalah pikiran orang-orang Bani Israel. Tapi Bani Israel ni keras kepala. Walaupun benda tu ada bukti dalam Taurat, tak mau terima. Tak mau terima, kami nak pakai kami punya padri kok. Walaupun Nabi Isa bawa keajaiban, mukjizat, bawa bukti yang nak mengatakan dia tu benar, dia kata apa? Tuhan kata apa? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Apabila Isa bawa keajaiban, bawa mukjizat, mereka tak boleh lagi nak berbahas dengan Isa. Nak kata Isa batil tak boleh tak? Apa lagi? Habis senjata hujah, dia akan guna perkakas fitnah. Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Simple. Orang-orang yang tak mau kepada kebenaran ni, kita buatlah macam mana tuan-tuan, dia tak mau terima. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit ni. Dan tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, kadang-kadang orang awam ni lebih takut kepada Allah berbanding orang yang mengaji agama. Kadang-kadang orang mengaji agama ni, bila mana dia tak amanah dengan agama, dia lagi jahat daripada orang awam biasa. Bahkan mungkin dia lagi jahat daripada pelaku maksiat. Pelaku maksiat, masa dia buat maksiat, dia tahu maksiat tu dosa dan dia tak nak kaitkan maksiat dia dengan agama. Kalau orang tanya dia, "Hang ni minum arak ni, hang tahu tak dosa?" Tahu. Tapi orang agama bila mana tidak ada amanah,
Kadang-kadang dia kata dia tetap berpahala walaupun dia sedang menipu atas nama Tuhan dan Rasul. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat orang yang mengambil jiwa sebagai Tuhan. Walaupun ada ilmu, Allah Ta'ala sesatkan kita di atas ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup sudah tu dulu. Saya nak cakap pun tak ada suara dah ni. Jadi saya minta maaf kalau ada saya terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih atas jemputan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.